Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak cerita satu kisah seorang pensyarah yang bernama Sani Allah daripada Pakistan yang ditugaskan, yang dapat offer untuk mengajar di Universiti Oxford, Kota London. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, moga cerita ini menjadi ikhtibar kepada kita semua. Tuan-tuan dan puan-puan, para sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kisahnya berlaku pada tahun 1970-an. Ketika bila mana Sani Allah ni seorang pensyarah yang sangat tampan, yang sangat kacak, bila mana dia dapat offer ataupun tawaran untuk mengajar bahasa Arab di Universiti Oxford, Kota London kepada mereka yang beragama Islam. Lalu pada ketika itu, dia pun beli tiket flight dan juga berangkat daripada Pakistan ke Kota London. Sampai saja di situ dia landing pada hari Jumaat bertepatan dengan pada waktu itu, iaitu waktu untuk solat zuhur, masuknya waktu Jumaat pada ketika itu. Lalu dia cari semua orang dalam keadaan tu. Mana orang Islam ni? Sebab aku nak sembahyang Jumaat ni. Lalu dia pun bagi salam setiap mereka yang lalu. Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Lalu pada ketika itu dapatlah dia 40 orang ataupun dapatlah dia dalam 60 orang, tak silap saya dalam cerita tersebut. Dan terdirinya solat yang pertama sekali di airport Kota London. Dan sekarang ni ada surau di situ yang bernama Surau Sani Allah. Mungkin dah tak ada surau tu ataupun mungkin ada, ya. Jadi sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, jadi pada ketika itu dia telah mengajar sehingga setahun, ya. Jadi pada ketika itu orang pelik tengok dia. Setiap kali dia mengajar ramai yang masuk Islam. Sebab kerana dia. Tapi mungkin sebab hidayah tu daripada Allah Ta'ala, tapi sebabnya dia tadi, Sani Allah tadi. Lalu pada ketika itu, seorang paderi yang sangat jealous kepada dia, yang sangat benci kepada dia, dia pelik kenapa tak ramai orang masuk gereja ataupun tak ramai orang datang gereja, tapi ramai orang datang berjumpa dengan Sani Allah untuk belajar Islam. Lalu pada ketika itu, paderi tadi dengan perasaan hasad, dengki dan jealousnya dia kepada Sani Allah tadi, dia utuskan seorang wanita pelacur. Wa na'udzubillah min zalik. Moga kita dijauhkan. Lalu pada ketika itu diutuskan seorang pelacur dalam keadaan berjilbab, berniqab, datang ketuk pintu rumah Sani Allah. Masya Allah, tuan-tuan. Apa kita bayangkan kalau sekiranya seorang pelacur, Masya Allah, tidak menghina diri dia, tapi kita menghina pekerjaan dia. Dan pada ketika itu, ya, dia pun ketuk pintu bagi salam kepada Sani Allah. Assalamualaikum, wahai pemuda yang bernama Sani Allah. Aku tengok ramai orang masuk Islam sebab kerana kamu. Ya. Jadi aku pun teringin juga nak belajar Islam. Perempuan pelacur tadi dia berniqab. Ya. Lalu pada ketika itu Sani Allah kata apa? Boleh dengan syarat kalau kamu nak masuk ataupun nak belajar Islam, datang ke kuliah aku ataupun datang ke kelas aku waktu ada kelas, bukan waktu di rumah aku. Lalu pada ketika itu perempuan pelacur tadi pun tendang pintu tadi dan menolak Sani Allah masuk ke dalam rumah dia. Dan Sani Allah tadi dalam keadaan yang menggigil, ketakutan. Dia kata, kenapa wahai wanita kamu buat aku begini? Sedangkan kamu kata kamu nak belajar. Wahai Sani Allah, pemuda yang sangat kacak. Sebenarnya Sani Allah ni sangat kacak orang dia. Pemuda yang sangat kacak. Lalu pada ketika itu, sebenarnya aku suka pada kamu. Lalu pada ketika itu, terus wanita tadi membuka baju dia satu persatu. Jeng, jeng, jeng. Dia buka satu persatu baju dia. Dan pada ketika itu, Sani Allah tadi terus menutupkan mata dia. Kata, Allahu Akbar, Astaghfirullahalazim. Tapi kalau kita, Alhamdulillah. Kalau kita lah. Dan pada ketika itu, Sani Allah terus menutup mata dia. Dia kata apa? Aku takut sekiranya mata aku ni dibakar oleh Allah Ta'ala dalam api neraka nanti. Allahu Akbar, tuan-tuan. Itu orang yang takut kepada Allah Ta'ala dan takut pada balasan Allah Ta'ala. Kalau kita macam-macam dalam handphone kita ataupun dalam TV dengan pakaian wanita yang tidak menutup aurat dan sebagainya, kita membenarkan isteri kita ataupun kita membenarkan anak perempuan kita untuk membuka aurat dan sebagainya, Masya Allah. Moga kita dijauhkan. Lalu pada ketika itu, Sani Allah, wanita tadi terus memeluk Sani Allah dan Sani Allah terus mengelakkan daripada pelukan tadi. Tapi kalau kita dapat pelukan daripada wanita, Masya Allah, kalau boleh kita elakkan. Tapi Sani Allah tadi dia elakkan. Lalu pada ketika itu Allah nak uji Sani Allah ni tadi. Pada ketika itu dia kata benda, tiba-tiba dapat idea. Sani Allah kata benda, boleh kalau kamu nak bersama dengan aku, tapi dengan satu syarat, izinkan aku untuk pergi tandas dahulu. Lalu pada ketika itu Sani Allah pun pergi tandas.
dan dia pergi ke tandas. Lalu pada itu dia dapat satu idea. Sepanjang dia dalam perjalanan ke tandas tadi, dia mengadu, dia merintih kepada Allah Ta'ala. Dia kata, ya Allah, jauhkanlah aku daripada maksiat, jauhkanlah aku daripada maksiat, jauhkanlah aku daripada maksiat, ya Allah. Aku takut akan neraka-Mu, ya Allah. Aku takut akan balasan api neraka-Mu yang akan membakar aku, ya Allah, dia kata. Lalu pada ketika itu, ya, dia pun menangis. Dia tiba-tiba dia dapat satu idea, dia buang air besar, dia berak. Dia berak, biasalah kan. Dia berak, lalu pada itu dia ambil najis dia tadi, dia sapu pada badan dia. Dia sapu pada badan dia dan dia keluar. Dia kata pada wanita pelacur tadi, wahai wanita, marilah kalau kamu nak bersama dengan aku. Dalam keadaan yang suka, dalam keadaan yang gembira. Walaupun dalam hati dia benci kepada wanita tadi ataupun benci kepada maksiat tadi. Lalu pada ketika itu wanita tadi peluk dia dan terlekat banyaknya najis pada badan wanita tadi. Lalu pada ketika itu wanita tadi kata apa? Bodoh, muka handsome tapi otak tak betul. Terus dia keluar dan pada ketika itu Allah telah selamatkan Sani Allah daripada melakukan maksiat, dan terus Sani Allah terus tunduk sujud dan berdoa kepada Allah Ta'ala, moga Allah Ta'ala ampunkan dosa dia. Allahu Akbar. Dalam cerita ni, tuan-tuan dan para sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, nak menyatakan bahawasanya Sani Allah ni adalah salah seorang daripada seorang lelaki pensyarah yang sangat alim, yang cinta kepada Allah, yang cinta kepada Nabi dia. Justru itu, wahai sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, untuk mengelakkan pada maksiat tadi, tuan-tuan, kita boleh buat macam-macam. Tapi untuk menghampiri maksiat pun, kita boleh buat macam-macam. Tapi ini kisah yang saya nak cerita kepada tuan-tuan dan para sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, bagaimana seseorang itu untuk mengelakkan pada maksiat. Tuan-tuan, yang pertama sekali, kita pandang, kita lihat balik. Allah Ta'ala sentiasa pandang kita. Yang kedua, kita bayangkan wajah ibu kita. Yang ketiga, kita bayangkan seorang pezina ni, bila dia berzina, balasan dia sangat hebat yang Allah Ta'ala akan bagi dia di api neraka kelak, di yaumul kiamah kelak. Jadi saya rasa sekadar itu saja untuk makluman ataupun cerita untuk dijadikan sebagai motivasi dan juga untuk pembangkit semangat bahawasanya untuk mengelakkan maksiat tu banyak kita boleh buat. Untuk mendekatkan maksiat pun banyak kita boleh buat. Tapi tepuk dada, tanya iman. Bukan tepuk dada, tanya selera. Dan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kita mampu untuk mendidik jiwa kita, kita mampu untuk mendidik iman kita. Allahu Akbar. Masya Allah, tuan-tuan. Pada ketika itu, Sani Allah ni telah meninggal dunia. Dan penulis telah membukukan kisah dia bila mana pada ketika itu, bila mana seseorang ni dia memandikan jenazah Sani Allah tadi, jenazah Sani Allah ni sangat wangi, harum bau dia, Masya Allah. Sebab apa? Sebab dia mengelakkan daripada maksiat dan dia cinta kepada Allah Ta'ala dan cinta kepada Nabi SAW dan cinta kepada Islam. Masya Allah. Kita jealous, tuan-tuan, bila seseorang yang cinta kepada Allah Ta'ala, dia matinya dalam keadaan yang husnul khatimah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, wanita tadi apabila dia dapat tahu bahawasanya Sani Allah ni seorang yang sangat baik dan juga berpendidikan tinggi dan berakhlak mulia, terus dia masuk Islam. Masya Allah, mujahadah sungguh. Tengok kisah di sebalik Sani Allah ni, tuan-tuan. Moga menjadi ikhtibar pada kita dan insya-Allah moga Allah Ta'ala jauhkan kita daripada maksiat, maksiat mata, maksiat hati, maksiat telinga dan seluruh maksiat yang ada pada kita. Tuan-tuan, insya-Allah saya mohon kemaafan sekiranya ada terkasar bahasa, terlajak bercara. Moga kita dijauhkan daripada maksiat batin ataupun maksiat fizikal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.